Dan menambah oleh sesetengah ulama di atas perkataan itu dengan katanya. Dan menambah oleh setengah ulama, yakni daripada mutakallimin juga, menambah tu di atas perkataan itu, perkataan Imam Haramain yang mengatakan orang yang tidak tahu dan tidak mengerti hukum akal, maka dia bukan di kalangan orang yang berakal tu. Menambah apa? Menambah dengan katanya, kata setengah ulama, bahkan bukan setakat tu saja, bahkan ia orang yang tak tahu tadi ni yang gila, yakni daripada orang yang gila. Bukan cakap bodoh, gila tu gila ni teruk lagi lah martabat dia. Hei Tuhanku, janganlah engkau menjadikan anak beranakku dan kawan-kawanku daripada jumlah orang yang tak mengerti hukum-hukum akal, dari kalangan lah kalau kita ni, dan daripada jumlah ni dari kalangan orang-orang yang tak mengerti hukum-hukum akal dan hukum-hukum adat. Dan janganlah engkau jadikan kami daripada orang yang comelote dan berlebay-lebay zahirnya dengan tidak berisi dan bernas sebelah dalam. Kulit dia lebih, isi tak ada, tak mau. Nilai dia nilai iman. Habis itu. Ada pun yang wajib pada syarak, ada sentuh sikit berkenaan wajib ni, wajib syarak. Dia akan masuk perbahasan wajib akal, wajib adat, dia sentuh dah sikit. Maka iaitu yang kata wajib syarak, barang yang barang ni macam dululah, sama ada perbuatan, perkataan ataupun niat yang dijanjikan dengan memberi pahala, dijanjikan oleh Allah dengan memberi pahala ni balasan yang baik kerana mengerja barang tadi. Tapi mengerja yang diberi pahala tu dengan ikhlas, sekiranya dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itulah nilai amalan, dan ikhlas itulah yang menyebabkan kita ni diberi pahala. Di sudut sah cukup rukun syarat, tak ada masalah. Untuk menghasilkan pahala, semua amalan kita ni mestilah berhajat kepada niat yang ikhlas. Dan dijanjikan siksa dosa. Berdosa tu kalau tak uzur lah, kalau uzur tak ada masalah apa. Lagu mana contoh dia perkara-perkara yang wajib ni, seperti ma'iktiqad. I'tiqad ni kita maklum, dan asal mana iqdun ni mana simpulan satu-satu perkara yang apabila kita faham, kita reti dan kita percaya pegang, seolah-olah tali yang disimpul pada pihak kukuh pegangan kita, hubungan kita dengan Allah. I'tiqad lah benda tu. Ma'iktiqad ada Tuhan, itu termasuk perkara yang wajib. Kalau tak i'tiqad, hukum dia berdosa, kecuali dengan uzur. Apa uzur? Tidak berakal. Dan apa uzur? Tak balik. Itu termasuk uzur. Itu kecuali yang gila. Itu kalau tak i'tiqad Allah ada pun tak berdosa. Sebab apa? Sebab ada keuzuran. Gila. Dan kecuali makna keuzuran ada kelonggaran. Uzur ni kelonggaran. Takhfif hukum dia panggil. Dia panggil takhfif isqat, kan? Dalam kaedah fiqh ada, dia panggil bab rutab, seolah diringankan hukum ni. Kadang-kadang dia panggil takhfif dengan makna isqat, menggugurkan terus. Bukan kata wajib setengah saja, malah wajib gugur sepenuhnya. Apa dia? Tak kenal Tuhan langsung, tak apa, tapi ada uzur, dia gila. Dan juga mengiktikadkan bukan tak adanya istihalah. Dia mengaku ada Tuhan, wajib. Mengiktikad bukan tak ada. Tak ada tu bukan, mana ada. Nafi isbat, kaedah kan. Nafi isbat, bukan tak ada. Nafi jawab dah isbat, mana mesti ada. Itu istihalah. Bila bukan ketiadaan, itu sebenarnya istihalah. Dan istihalah ni dia panggil, kata Iman kata, fungsi istihalah menyekat gulauan. Apa gulauan dia? Mustahil. Dan juga tahu dalil bagi keduanya mana? Kata sabit ada Tuhan dan bukan tak adanya. Bukan tak adanya tu. Dalil bagi kedua. Ini mesti dalam bab aqaid, dalam bab akidah. Setiap aqaid mesti ada dalil.
dan ityan bin an dalilin, jazmun mutabiqun anil haq bi ityani dalilin bi dalilin atau bi ityani dalilin, mesti sabit dengan dalil, sekurang-kurangnya satu dalil akli. Dalil akli lah lebih kuat pada dalil nakli. Kuat nisbah apa nama penampakan kita lah. Demikianlah juga i'tiqad sedianya Ta'ala hingga akhir, yakni pada tiap-tiap satu sifat itu ada 3 tempat yang undang-undang Tuhan paksa kita mengetahuikan dia. Satu sifat 3 benda. Sifat wajib satu, yang kedua sifat istihalah satu, yang ketiga dalil. Nah, 3 benda tu yang wajib kita ambil dan juga kita reti tu. Ada satu lagi benda wajib tahu tapi tak wajib ambil. Itu mustahil. Kena tahu juga. Pada pihak nak hukum sah, kan, nak hukum sah sabitnya sifat wajib tu kena tahu guru lawan. Nyata, untuk nyatakan lebih sifat wajib dan sifat mustahil kan sifat Tuhan. Cuma kita nak reti saja guru lawan bagi sifat wajib tu. Bukan nak suruh ambil, nak suruh tolak. Kan, nak suruh tolak. Macam pisang. Isi pisang pun pisang, kulit pisang pun pisang. Jadi pisang ni ada benda yang kita ambil, ada yang kita tolak. Wajib ni mana? Isi pisang. Tak terpeliharanya, nak eloknya pisang kan ada kulit. Kulit tu bagaikan mustahil. Kita nak ambil tapi bukan nak ambil semua. Kita nak tahu, nak tolak kulit kita berapa isi dia. Baru bernah isi pisang tu. Kaedah ada gitulah. Tapi nak dapat buah pisang kena lama lah. Bukan tanam hari ni esok berbuah. Manis pisang, manis mengaji ni tok guru kata kena lama. Nak dapat manis pisang ni, nak manis pisang ni kena lama mengaji. Supa tanah pisang. Manis mengaji ni supa tanah pisang tu. Supa mana? Tanah ke ni esok tak buah lagi. Orang royak kemu pisang ni manis. Mu tak nak makan pisang. Untuk gerankan. Mu tak nak makan pisang. Jadi mu pun tanam pisang. Bila tanam pisang, dia mau dok royak kata pisang ni manis. Mu jangan pergi pepak takar. Mu jumpa tawar. Mu pepak naik ke pohon ni, mu rasa kelak. Tu bila? Mu kena sabar. Tanam pisang buah tubik. Suara kat pelik-pelik kelantan ni kan. Buah tubik sampai buah tua, masak mu kita kok makan baru manis. Mu terbit buah mu makan dah kelak. Ni bilangan lama ni baru nampak manis ni. Cara kaedah tu guru kan bagi tamsil. Try ingat pisang. Nak ambil itu isi kulit tu nak tahu perlu juga, tapi nak buang sebab nak elok isi kena ada kulit. Contohlah. Inilah makna perkataan ulama. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dalam kitab Jawi ni kata bila wajib bagi Allah, iaitu wajib akal. Kalau wajib atas itu wajib syarak. Dan yang mustahil atasnya tu, atas ala lil madarrah. Al mustahil ni ala lil madarrah. Sifat-sifat kalau kita kata kita lungut atas Allah jadi mudarat. Bukan mudarat nisbah Allah, ni mudarat nisbah kita, akidah kita tak sah. Dan yang harus pada dia dengan fi haqqihi ta'ala. Kan al mustahil alaihi, al wajib ila ataupun li. Lima yajibu lima ulana. Dia panggil lam lil manfaah dengan makna sifat yang wajib akli. Kan wa mimma yastahilu alaihi. Tu ulama ibarat tu ada maksud kan. Wa amal jaiz fi haqqihi ta'ala. Ada main dengan fi. Dia ada dia punya murad dia tu. Dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan mengetahuikan dalil bagi tiap-tiap itu, setiap perkara tu. Tu ijma' sebanyak 13 sifat kan, ataupun kaum dhaif mengatakan 20 sifat yang wajib kan, 20 yang istihalah. Kalau kita ambil kaul mu'tamad 13 sifat yang wajib, 13 yang istihalah.
harus satu. Ini wajib kita tahu tiap-tiap satu dan berserta dengan dalil bagi keduanya. Bagi kedua mana? Hak wajib dan istihalahnya tu. Demikianlah yang bersangkut paut dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Hendaklah yakni wajiblah kita tahu, ini mengetahui bahwasanya Tuhan itu ialah satu zat yang mengadakan, yakni zat yang bersifat dengan kudrat, yang mengadakan sekalian alam ini dengan tidak sesat satu pun. Apa maksud dengan tidak sesat? Yang tidak terlepas satu benda pun. Allah yang menjadikan alam, yakni seluruh alam. Mawjudun ma siwallah wa sifatihi, yang kata alam sesuatu perkara yang mawjud selain daripada Allah dan sifat-sifatnya. Mengadakan sekalian alam selain Allah dengan tidak sesat satu pun. Kita nak faham sesat mana? Dengan tidak terlepas satu benda pun yang bukan Allah Ta'ala jadi. Ada tak satu benda yang Allah tak buat? Tak terlepas satu pun. Itu maknanya tidak sesat. Kita ingat kot sesat ke mana? Dan ialah juga yang meniadakan mungkin dengan kudrat juga. Itu akidah kita. Mengadakan pun dengan kudrat, meniadakan pun dengan kudrat. Jangan jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah nisbah mengada sahaja, nisbah mentiada, tak perlu kudrat. Kan manusia bila Allah nak hidupkan, Allah hidupkan dengan kudrat Allah. Bila Allah hidupkan dengan kudrat majaz lah, makna zat Allah lah yang buat. Dan bila Allah hidupkan kita sampai masa kita nak tak ada, kudrat tak perlu buat. Kan habis ambil roh mati. Dah kita ahli sunnah wal jamaah, mengada pun Allah buat, mentiada pun Allah buat. Kita kata sifat penghidup pun Allah, sifat pemati pun Allah. Tahu mana? Allah sendiri sebut. Kan? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Bukan eh? Dalam surah Tabarakalladzi biyadihi mulku alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal hayata, khalaqa ni ulama sebut, bila sebut ibarat dengan khalaqa, mana benda tu perkara yang mawjudi kan, benda wujudi lagi mawjud. Allahul ladzi khalaqal mauta, Allah menjadikan mati, wal hayata, dan hidup. Mana nak mati nak hidup Allah buat. Kita hidup Allah buat roh bagi hidup, perhidup kan, menghidup. Allah nak bagi kita mati pun bukan cabut roh mati. Allah buat pula satu benda lagi buh di jasad kita, di zat kita ni, sifat pemati, bang mati. Apa benda tak tahu, Allah sebut begitu. Cuma kita tak mampu nak rongkai secara terperinci, cuma faham di isyarat Allah begitu je. Mutakalim ni sebut gitulah. Ni nak ada pun Allah, nak bagi tak ada pun Allah. Bukan pokok tu bila ada ayak dia hidup, Allah bagi ada, okeylah. Bila mati, ayak tak ada, mati sendiri. Dah. Bukan nisbah macam pelita minyak, nak bagi menyala pun kena kudrat, nak bagi padam tak perlu kudrat. Macam kita lah, kita nak bagi menyala pelita kena cucuh tak? Tu kita kata kudrat buat. Sekali nak padam pelita, perlu tak kita buat? Tak perlu, sebab minyak habis dia padam sendiri. Tu Mu'tazilah. Bagi dah akidah kita, nak bagi menyala pun Allah, nak bagi padam pun Allah. Kan? Macam harakah cincin, bergerak cincin bukan dengan sebab jari, gerak jari pun Allah, gerak cincin pun Allah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Takat tu ya yang diberatkan kita untuk fikir. Tak terlepas satu benda pun daripada takluk kuasa Allah, baik ke buruk, jahat ke apa semua kan. Itu Imam Abu Abbas Al-Mursi kata, ahwalul abdi arba'atun la khamisata laha. Perbuatan hamba ini berkisar di atas 4 perkara. Sebab semua perbuatan Allah. Yang pertama, al-ibadah. Kita boleh buat ibadat, kita buat benda kebajikan, kewajipan atas makhluk untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Dan sebab Allah lah yang beri ring kat kita boleh buat ibadat. Kena nampak Allah. Yang pertama kelakuan baik, yang kedua kelakuan buruk. Yang ibadat lawan dia dosa. Dosa kewajipan atas kita untuk bertaubat daripada dosa. Yang ketiga kelakuan hamba ni, itu kelakuan diberi nikmat. Bila nikmat, kita kena tasarruf, kena syukur nikmat tadi ni. Kan? Makna kena guna ke keredaan Allah dan bagi syukur.
Yang keempat, keadaan diuji dengan bala, maka kewajipan atas kita untuk bersabar. Tak, itulah ada keadaan yang kelima. Tak ada. 5 tu 4 benar tu, kata Imam Abu Abbas Al-Mursi. Walul abdi arba'atun la khamisata laha. Tak ada 5. Itu semua perbuatan Allah belaka tu. Lepas tu bila boleh buat ibadat, bila boleh kita buat taat, kena ingat Allah Ta'ala yang bagi kat kita taufik dan hidayah. Sebab mai daripada perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah tu kudrat buat. Allah yang mana? Nabi. Dan ialah juga yang meniadakan dan memindahkan daripada satu kelakuan kepada kelakuan yang lain. Dalam satu keadaan pindah hal minal ahwal, pindah daripada keadaan kepada keadaan. Kita daripada muda sampai ketua, siapa yang buat? Kudrat Allah semua. Allah Ta'ala yang buat. Kalau kira tua, siapa pun tak mau. Itu membuktikan kita dikuasai oleh kudrat Allah. Kalau kata kita bukan hak Allah, tahan dia, jangan begitu. Bukan kata nanti tahan tangan, tahan tak bagi beruban, tak payah lah. Dekat buhdak dia jadi. Tahan, jangan begitu. Tua siapa mau? Boleh siapa pun tak mau tua. Mau dalam keadaan sihat, muda, segar. Tapi tahanlah. Itu nak membuktikan kewujudan dan kekuasaan Allah. Fanzur ila nafsika thumma taqili lil alami al-ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi'il hikami lakin qama bihi dalilul adami. Jawharah sebut, fanzur ila nafsika, tilik fikir cara halus-halus tentang diri kamu sendiri. Kalau orang yang betul memikir, tak perlu tengok banyak, tengok diri kita sendiri, boleh nampak kebesaran Allah. Betul ulama kata antara ajaib makhluk Allah ni manusia. Apa kelebihan manusia? Sudahlah ilmu firasat ni falak cerita kan. Banyaklah kelebihan ni bab falak firasat lah kan. Salah satu dia Allah buat ni banyak isyarat Allah kat kita ni. Tu berubah daripada satu kelakuan, muda tua, sakit sihat. Berubah kelakuan daripada sakit menjadi sihat, daripada sihat menjadi sakit. Itu semua berubah kelakuan. Jadi yang baik, buruk diuji dengan apa saja? Mana taat, dosa, betul nikmat, bala. Muqtadal balaya sabru wa muqtadal ni'mah syukru. Atailah sekandari sebut. Tuntutan daripada Allah datangkan bala ke atas orang Islam ini, iaitu dengan bahawa disabarkan dia. Dan tuntutan atas kita sabar. Allah uji dengan bala. Uji dengan bala ni lebih menaikkan darjat daripada uji dengan nikmat. Banyak orang jadi awliya dengan sebab ujian bala, iaitu bala susah payah. Itu lebih banyak daripada diuji dengan kesenangan. Dengan kalau boleh sabar, tak sehebat diuji bala. Ulul azmi bukan kih nikmat banyak, kih bala banyak. Dan sebab tu Rasul ranking paling tinggi ulul azmi. 5 tu. Saya ujian yang paling kuat, sebab tu makam dia paling lebih tinggi. Kita nak suka dalam nikmat. Ujian kita tak mau. Tuhan kata dah, walubliyal mu'minun bala'an hasana. Allah akan uji, pasti Allah uji orang yang beriman ini dengan ujian yang baik. Sebab apa jadi baik? Ulama kata sebab ujian yang datang atas manusia ni atas 3. Kadang-kadang ujian bala Allah turun atas kita sebagai satu kafarah untuk menghapuskan dosa. Dan yang kedua, sebagai meningkatkan darjat kita di sisi Allah. Macam Nabi-Nabi kan, tak ada dosa, tapi siapa Allah turun bala juga untuk meningkatkan darjat. Yang ketiga, sebagai hukuman dan balasan. Ni padan muka jahat sangat. Tu orang kafir. Tapi jangan tertipu, ulama kata terkadang orang kafir dalam dunia sikit tak kena bala, tapi di akhirat dia menanggung bala lebih berat daripada orang tak kena bala atas dunia. Lagi teruk. Allah meluat, Allah himpun pergi sana nak banyak bagi teruk. Sebagai hukuman pembalasan tu teruk. Orang Islam ni habis-habis buruk pun sebagai satu kafarah.
Setiap tu satu bala yang kena kita pasti mengkafaratkan dosa. Dan Nabi kata tidak kena hatta min syaukah, daripada duri yang tertikam kaki, maka dengan sebab natijah begitu Allah akan tambah pahala dan kafarah dosa kamu. Jangan mencela kena bala. Bahasa Kedah kata kena ibarwa semua, jangan kata gitu. Sebab tu Sayyidina Umar bila kena tikam, apa perkataan Sayyidina Umar Tabi? Alhamdulillah. Umar kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah An-Nasrani. Alhamdulillah. Sayyidina Umar kata. Orang tanya Amirul Mukminin, pasal apa kata Alhamdulillah? Yang pertama, sebab apa aku sebut Alhamdulillah? Sebab Allah uji aku nak tengok iman aku. Apabila aku puji Allah, Allah bagi pahala dekat aku. Yang kedua, mujuk aku ni kena dekat aku saja, tidak dikenakan atas orang Islam yang lain. Mujuk aku seorang kena. Yang ketiga, sebab apa? Sayyidina Umar ucap Alhamdulillah. Kata sebab dosa aku terlalu banyak, mujuk Allah balas tarani. Oh, hebat iman sahabat. Kena bala ucap Alhamdulillah, tiga sebab. Pertama, Allah uji, boleh pahala, Allah angkat darjat. Bukan senang Tuhan angkat darjat. Dan Allah pilih untuk angkat darjat. Allah pilih tu. Insan terpilih. Kita jangan kata insan terbuang. Kena bala ni insan terpilih. Inna Allah iza habba abdan ibtalahu. Tuhan Nabi kata, Allah kalau kasih kat kita, mesti dia akan bagi ujian. Sebab tu Fir'aun Tuhan tak mau bagi ujian, Tuhan meluat. Tuhan uji kita nak senang pala perhingan kan. Oi, inna asyaddal bala al-anbiya. Nabi kata orang yang paling kuat diuji Allah para rasul, para nabi. Summal awliya. Lepas tu para wali lagi tinggi. Lepas tu Pak Sumit kata, entah kalau nak minta, jangan minta jadi macam Imam Syafi'i. Sebab entah takkan mampu terima ujian sebagaimana Imam Syafi'i kena. Bahaya kita minta, ya Allah bagilah aku macam Imam Ghazali. Ya jangan. Pasal ujian atas mereka tu, kita tak boleh tahan. Kita tak boleh tahannya. Waliullah ujian lagi besar. Imam Malik mati pun kena renyak. Ikat tangan dia sebelah kis pun sofa tua. Ikat tangan sebelah Taibai kuda, renggang tu lah belakang. Imam Syafi'i mati kena katok pala, kedempum lepas katok pala, nak pakai serban pun sakit, bawa sakit tu mati. Bengkak pala Imam Syafi'i, mati dengan sakit pala. Bisa Imam Syafi'i, Imam Syafi'i wafat, dia ni tak sampai 40 hari mati orang katok pala. Imam Malik, Imam Ahmad kena sebat sampai lumpuh, hampir lumpuh. Renggang tulang ni habis. Rendam tali tali besi dalam barak Taibai, pingsan. Ceruk ayak lagi Taibai. Peloneh semak dia, keluar tangan bumi, tarik dia balik. Tak mau bagi nampak pusat Imam Ahmad. Oh hebat Imam Ahmad. Karomah dia. Hampir lumpuh, jalan tak dapat. Dia keluar penjara ni, orang Papua tak boleh jalan. Balik tak di rumah, semayang tak kurang 200 rakaat malam. Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah mati dalam penjara. Mati kena racun. Sebab payah sangat pujuk tak jalan, suruh jadi qadhi, buah racun. Makan racun, mungkin ambil semayang, sujud habis rumah. Imam Abu Hanifah. Oh, bukan mati disajuk ulama dulu. Pertama mati tak kati, orang mati tengok penuh. Tadi tu ulama dulu mati kena cincang. Itu semua perbuatan Allah. Kan berubah daripada satu kelakuan. Tak dapat tidaklah dalam hidup kita akan tempuh 4 keadaan ni. Ada kala kita dapat nikmat, ada kala Allah uji dengan bala. Ada kala kita lakukan ibadat, ada kala kita jatuh dalam dosa. Tak ni hidup kita. Tak lari 4 benda tu kan. Tapi masing-masing bila jatuh hal ni, apa tindakan kita nak ambil? Jatuh keadaan begini, apa respon kita nak buat? Kan jatuh dalam keadaan dapat bala, jatuh dapat nikmat, jatuh bila dapat ibadat. Kok mana kena nampak Allah yang bagi lorong kat kita. La tufrih kat ta'ah li'annaha baradas minka wafrah biha li'annaha baradas minallahi ilaika. Mana Ta'ala sebut, la tufrih kat ta'atu, jangan kamu berasa seronok sangat apabila kamu berjaya melakukan ibadat, li'annaha baradas minka,
kamu nampak daripada diri kamu yang kamu boleh melakukan ibadat itu. Wafrah biha, tapi rasa seronoklah dalam diri kamu, li'annaha barazat minallahi ilaika. Itu ulama-ulama nasihatlah, jangan bagi terlupa. Tauhid pun pegang tu, tak usah nak melincin ni. Nak bagi lincin ni. Sebab tu kita jangan selalu kesah kena uji apa. Ada pasal hikmah Allah bagi kita. Kita semua nak hebat, semua nak senang. Nak hampir dengan Allah apa? Kalau begitu sahlah dipermaknakan lafaz Tuhan itu dengan Tuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tu yang tu terjemah apa Tuhan? Tuan. Sah pasal semua ni hak milik dia. Kan? Semua alhamdulillahi rabbil alamin. Sebahagian ulama mentafsirkan alhamdulillahi rabb dengan makna malik. Tuhan yang telah memiliki. Ada dengan makna Rabb, dengan makna Ja'ala, yang Tuhan yang telah menjadikan sekalian alam. Jadi ulama impun Tuhan yang telah menjadikan sekalian alam dan memiliki segala-galanya. Apa alam? Ni panjang cerita. Kan alam ni dia banyak puluh ribu. Alam ni dah 40,000, alam ni dah 40,000. Guna ngaji dalam kitab Fathul Mubin, syarah bagi Arba'in Nawawi. Buka tengok dalam satu syarah nama Fathul Mubin, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami syarah bagi Arba'in Nawawi. Dia hurai dalam tu Al-Alamin. Apa maksud alam? Tak silap saya berbelah muka surat. Hurai alamin sahaja. Panjang tu hurai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Banyak muka surat lah, bukan belah tu campur dengan ni. Cerita panjang. Dia kena rujuk banyak tu. Kita nak ni, nak panjang lebar. Dia sebut sambil-sambil lah. Ataupun bagi tiap-tiap sesuatu yang mewujud yang lain daripada zatnya ta'ala dan sifat-sifatnya. Boleh kita itlak, kita panggil kata Allah ni Tuan bagi tiap-tiap sesuatu, ataupun Tuan bagi tiap-tiap sesuatu yang mewujud yang lain pada Allah. Hak Allah Ta'ala belaka. Itulah Tuan atau tumpuan. Tumpuan. As-samad tu terjemah. Dan tumpu, semua bertumpu. Makna berhajat. Apa makna berhajat? Tak terlepas sesuatu ni daripada Allah. Kan? Itu makna tumpu. Tak terlepas. Apa benda pun tak terlepas daripada Allah. Daripada nak kena jadi pun harap Allah. Dalam meneruskan hidup kita pun Allah juga. Semua takluk kudrat dia. Semua kudrat Allah Ta'ala yang buat. Imam Ibn Hajar Haytami. Kan? Masuk 4. Okay. Ibn Hajar Haytami. Ada siapa? Ibn Hajar Haytami. Bayar tak ada, bayar tu. Syarah Arba'in Nawawi, sedap syarah tu. Dalam tu dia cerita Ibnu Abbas bisa tengok malaikat Jibril. Punya power mata dia ni, dia boleh nampak Jibril. Syurga neraka besar tu. Jibril ni alam paling tinggi, dia punya alam lahud. Syurga neraka alam malakut. Dia seorang dia. Alam dia tu dia seorang. Dia seorang dia kan. Dia alam tertinggi sekali. Alam mulki ni alam matakasa', alam malakut ni termasuklah jin, syurga, neraka apa semua. Sebagai ulama kata syurga, neraka dia alam apa nama lahud. Kan? Yang paling tinggi alam Jabarut lah. Alam Jabarut, alam Jibril lah. Jibril malaikat lain tak nampak. Kesucian Jibril ni tinggi. Malaikat lain tak boleh tengok. Bukan kata Allah, malaikat Jibril pun malaikat lain tak boleh tengok. Nabi boleh tengok. Maqam dia jauh lebih tinggi. Sebab tu bila dia naik langit yang pertama, adalah hadis Imam Muslim sebut, dia sampai langit dunia yang pertama, dia ketuk pintu. Bila ketuk pintu, malaikat langit pertama nama Ismail tanya, "Man huwa? Siapa oi?" Dia kata, "Ana Jibril." Jibril, dia tak nampak. Kan? "Wa man ma'aka?" Tu siapa laki-laki yang bersama kamu? Malaikat nampak Nabi. "Huwa Muhammad." Muhammad. "Aw qad yursila ilaih." Awak Tuhan suruh naik kah? Tu dia. Punya payah nak naik langit. Tatan Armstrong naik pergi langit kedua. Wish, dia pergi ke mana? Itu tumpu lah. Tak terlepas satu bagi Allah Ta'ala. Semua berhajat pada Allah.
selain daripada zat dan sifatnya. Maka telah bersetujulah oleh segala yang berakal di atas adanya Ta'ala, melainkan puak-puak yang sedikit jua mengatakan tidak ada Tuhan. Ni puak etis lah. Dan orang kafir lain pun kadang-kadang Hindu Paria pun mengaku kata ada Tuhan kan. Cuma tu Tuhan Allah kan. Ini Tuhan daripada atas dunia. Pergi kat Tuhan tu lah juga. Betul tu panggil musyrikin. Kalau kafirin tak pakai terus Allah. Istilah dululah. Etis ni Kan? dahriah. Macam dahriah tu. Lah etis yang kita sedihnya. Tak tahulah yang sampai maklumat kat saya. Ungku Aziz pun etis. Siapa? Ungku Aziz. Baru ni. Ungku Aziz. Dia etis. Dia kan percaya ada Tuhan. Sebab tu dia mati tidak ada dalam TV Al-Fatihah, tak ada. So dia etis, dia kan percaya. Habislah umur dia 90 lebih pun. Takat tu lah. Dia mengecapi nikmat, dia akan terima bala kalau dia tak ada masuk Islam. Apa? Buat apa? Kan? Buat tabung haji pun pahala tak boleh apa? Tu habis rugi manusia tu. Buat ni, buat etis ni. Kata tak ada Tuhan, tak perlu ada Tuhan. Buat dahriah ni yang duk bertengkar dengan Imam Bonifah dulu ni. Kan? Kata dulu. Dia mula-mula dahri tu. Lepas pada tu geng-geng dia lagi. Berapa kali bertengkar. Bukan setakat majlis tu saja. Masa Imam Muhammad bin Salamah duk ada. Lepas pada tu pun macam tu. Lepas ligai Imam Bonifah nak bunuh berapa kali. Banyak kali puak-puak etis, puak-puak dahriah ni duk mak Imam Bonifah nak bunuh. Bunuh. Okey, dia kata tak ada Tuhan. Adapun makna rasul, yakni pada syarak tu, istilah dia ialah manusia. Nak jadi rasul ini syarat dia yang pertama manusia. Kan? Yang kedua yang memberitahu oleh Allah Tuhan akan dia. Kita pun manusia boleh jadi rasul tak? Nanti sat. Nanti sat. Pasal apa kita ni tak panggil rasul? Kita pun manusia juga. Nanti sat. Tu baru satu syarat. Kan? Manusia di kalangan manusia, mana jin tak ada rasul. Malaikat bukan rasul. Rasul lughawi dia. Nabi apa nama malaikat Jibril pun rasul. Rasul ni mana utusan. Allah hentak mai dekat Nabi, rasul juga. Tapi rasul maksud di istilah ni itu mesti di kalangan manusia. Mana manusia ni laki-laki lah kan. Perempuan mana ada rasul kan. Laki-laki yang dah balik kan. Insanun ay zakarun balighun aqilun. Duduk situlah. Mana akal ni manusia ni sebah yang terbaik sekali ni. Sebah umur, sebah akal apa semua. Tapi dalam hadis Nabi sebut manusia yang menjadi rasul ni 40 ke atas. Tak ada rasul bawah 40 kan. Tak ada rasul. Itu yang Nabi Isa kata inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya tu. Mana bukan jadilah tu selagi akan menjadi nabi aku ni. Kan aku beranak lagu hamba. Masa kita yang memberitahu oleh Tuhan akan dia, uhiya ilaih, yang diwahikan oleh Allah akan dia. Sama ada Allah wahyi terus ataupun melalui wasitah malaikat Jibril. Tuhan beritahu apa? Hukum-hukum, yakni hukum-hukum syarak. Sebab apa Allah wahyi dekat dia? Supaya beramal ia Rasul dengan dia, dengan hukum-hukum tadi ni. Bukan setakat amal untuk diri dan menyampaikan dia kan hukum-hukum kepada yang lain, yakni kepada umat masing-masing. Semua Nabi, semua Rasul ada umat. Kecuali Nabi Muhammad, dia tidak ada tertentu umat. Sebab umat Nabi dia ada dua. Umat Nabi Rasul lain ada satu je umat, iaitu umat yang disuruh dakwah tu je. Kaum-kaum dia ya. Wa ya qaumi wa ya qaumi wa ya qaumi. Nabi-nabi dulu semua. Wa ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Mata Nabi, ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Nampak? Pasal dulu kaum tertentu. Nabi dah ursiltu ila nasi kafatan basyiran wa nazira. Nabi semua. Jadi umat Nabi ada dua. Satu dia panggil ummatul da'wah wal ijabah. Yang kedua ummatul da'wah. Tu satu bagi umat, dia bagi ummatul litakalluf. Dia satu lagi ummatul litasyarruf.
Ummatul Tasyaruh ni malaikat. Malaikat masuk umat Nabi, pengikut Nabi. Saya Nabi ni dia Nabi cerita, kami para rasul ni nanti akan bertanding johan. Nanti di hari kiamat nanti siapa pengikut paling ramai. Jadi nabi-nabi tertentu ni daripada umat tertentu, tapi aku Nabi kata rasul-rasul lain semua umat tertentu, aku ni malaikat umat dia. Semua malaikat ni semua. Umat Nabi Muhammad menang kat Nabi lah. Kalau tang orang pun menang kat Nabi dah. Pasal umat dulu kadang-kadang dia disuruh seru kepada kaum tu je lah. Kaum negeri lain tak kena. Macam Nabi Musa negeri lain tak kacau, dia mesyak je. Nabi Yusuf mesyak saja. Nabi apa lagi banyak, Nabi Baitul Maqdis saja. Nabi Ibrahim kaum dia saja. Nabi Muhammad satu dunia. Tu dia kata ursiltu ila nasi kafatan basyiran wa nazira. Semua nabi rasul lain ada umat tertentu. Nabi kita ada manusia apa semua, jin apa semua. Kalau ambil situ pun kalah dah. Tambah sekali dengan malaikat. Malaikat umat Nabi dia panggil ummatul tasyrif atau tasyarruf. Kalau kita ni dia panggil ummatul taklif atau takalluf. Umat yang diberati hukum syarak. Umat Nabi dikira dengan malaikat untuk memuliakan Nabi. Nabi lawan di akhirat nanti siapa pengikut paling ramai, menang kat Rasulullah lah. Lepas tu Nabi nasihat kita, wahai umat-umat aku, tanakahu wa tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yawmal qiyamah. Tanakahu, berkahwinlah oleh kamu, tanasalu, dan beranak pinaklah kamu, fa inni mubahin bikumul umam, aku akan berbangga dengan kehadiran kamu yang ramai yawmal qiyamah. Nabi bangga lawan bertanding johan siapa pengikut paling ramai. Dan dunia boleh buat mengundi, akhirat ni taklah mengundi, tapi nak siapa pengikut ramai sekali lah. Ya, tapi terkenal sekali Ustaz. Orang kafir. Masuk lah daripada ummatul dakwah sahaja. Orang Islam lah ummatul dakwah wal ijabah. Ustaz, kalau macam Nabi Isa pun tadi dia umat Nabi Muhammad tu, Dia sambung. Hak dia habis lah. Hak dia ni bila dia naik atas habis terus. Syariat dia apa habis, apa-apa habis. Hukum-hukum pun tak diamalkan. Nabi-nabi dulu ada yang masa mereka wafat maka habis, walaupun umat tu hidup lagi. Syariat tak ada lah. Ada nabi-nabi yang mana syariat dia sudah dibatalkan walaupun dia masih hidup. Nabi Syuaib kan, Nabi Syuaib kita bahasa kita kata apa, pencin lah kan. Dia tak ada tugas pergi seru lah, dia hanya beramal lah jadi nabi je. Dia rasul lah, pasal dah bangkit Nabi Musa kan. Nabi Musa pula siapa, tapi kaum Nabi Musa saja, Bani Israel lah. Nabi Syuaib Bani Israel juga, tapi kaum dia sebelah negeri dia di Madian tu kan. Idzatil alqa Madiana, apabila Nabi Musa tala belah Madian sampai ke bumi Madian, wajada indaha qaumun, tiba-tiba Nabi Allah Musa melihat satu kaum yang sedang memberi minum air di sebuah perigi. Dan wajada min dunihi imra'atin tazudan, dalam surah apa cerita Nabi Musa. Tapi tengok orang ni bagi minum air, ada dua orang anak perempuan. Aku heran pasal apa ni duk bawa kambing tak bagi minum pun. Cerita Madian, Nabi Syuaib pak menakan pupu Nabi Musa, katuk menakan pupu gitulah. Dia tak ada lah. Rasulullah tak ada. Rasulullah wafat pun masih jalan lagi. Umat-umat Nabi ni sampai hari kiamat ramai semua. Dan menyampaikan kepada yang lain ni, kepada umat masing-masing Nabi ya, umum ke semua menjadi umat. Tapi umat sampai ni dia panggil ummatul taklif, iaitu manusia dan jin kan. Ni lah. Lepas tu Nabi menjadi syahid bagi dua siqalain, Muhammadun sayyidul kaunani was siqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Kan Imam Bukhari kata Muhammadun sayyidul, Nabi Muhammad ini merupakan ketua besar, penghulu besar, kaunani was siqalain, bagi dua makhluk dan dua bangsa yang jenis diberati hukum syarak, ni wal fariqaini min urbin wa min ajami kan. Nabi ya, rasul bagi Arab, rasul bagi Ajam, Nabi lain tak ada.
datang tu pun wilayah dia besar kan. Nabi lain tak banyak pun puluh-puluh ribu lah, tapi tak banyak macam Nabi ni. Habis. Kemudian kata, maka jika diberitahukan dia untuk dirinya juga, maka dinamakan dia Nabi juga. Maka wajiblah di atas kita semua terima dan percaya. Yang akan datang sikit. Kita baca sulam sikit. Ambil seorang-seorang sikit, jalan dua-dua ni tak apa. Dia kereta parking saja pun tayar kempeh, enjin pun jam. Jalan lama-lama sekali tak apa. Pergi kedai beli rupuk pun tak apa. Dia jalan juga. Ni ada kereta 2-3 biji parking lah. Kereta sulam sebiji. Parking saja. Parking saja.